Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuruna Syairah binti Syahri. Nama matrik saya 200,589. Saya dari kos Diploma Pengurusan Sumber Manusia dan hari ini saya nak bercakap mengenai pengenalan kepada latihan dan pembangunan. Bila kita bercakap pasal latihan dan pembangunan, sudah semestinya kita sebagai semua manusia sedang bercakap tentang kursus di mana satu organisasi melakukan kursus kepada pekerja. Bila kita bercakap pasal latihan, kita tak akan lari dari PKKE itu pengetahuan, kemahiran, keupayaan atau lebih senang nak diceritakan adalah kompetisi. Kita gabungkan semua dan ianya dipanggil kompetensi. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran dan latihan adalah di mana hasil pembelajaran tu adalah perubahan tetap dari segi knowledge, skill, ability and other attitude. Dan lebih senang adalah KSAO. Okey, apakah itu pembelajaran? Pembelajaran untuk latihan di mana adalah pembelajaran tu untuk pekerja yang kita hendak pergi hantar dia kursus. Okey, pembelajaran terdiri daripada 5, iaitu yang pertama verbal information adalah di mana kita menghantar pekerja-pekerja pergi kursus atau pelatihan sama ada lisan ataupun secara bertulis. Okey, yang kedua adalah intellect skill di mana intellect skill ni digunakan untuk menyelesaikan masalah yang menggunakan otak kita sendiri. Okey, nombor 3 adalah motor skill iaitu di mana ianya merupakan perubahan fizikal kita dari segi kecekapan. So selama ni kalau macam kita tak berapa cekap, so dia akan mencekapkan kita dalam sesuatu kerja tu. Okey, yang keempat adalah attitude di mana ia membuatkan diri kita ni lebih positif. Dan lebih orang cakap, yelah lebih positif lah dan kita tak fikirkan tentang perkara yang negatif. Yang kelima, cognitive strategy adalah di mana pekerja tu dapatkan informasi daripada kursus dan dia dapat ingatlah informasi itu dan dia berkongsi kepada pekerja-pekerja yang lain. Okey, kita bercakap pula tentang latihan di mana latihan itu berkenaan dengan pekerja. Dan training outcome adalah pembaikan ataupun penambahbaikan terhadap kerja seseorang. Dan ianya adalah pembangunan individu, pembangunan tim dan penambahbaikan proses kerja. Okey, bila bercakap mengenai training ataupun latihan dan pembangunan, dia mempunyai teori di mana adalah teori pembelajaran dewasa, teori motivasi dan teori matlamat. Okey, kita teruskan dengan strategi dalam latihan iaitu di mana strategi adalah strategi tumpuan, strategi penambahan dalaman, strategi penambahan luaran dan strategi pentadbiran pelaburan. Okey, di mana bahagian strategi tumpuan adalah untuk meningkatkan pasaran dan mengurangkan kos. Selanjutnya adalah strategi penambahan dalaman adalah di mana kita memberikan tumpuan kepada pasaran baru dan kita perlu hantar pekerja ke R&D. Yang ketiga pula adalah strategi penambahan luaran di mana tumpuan kepada pekerja ataupun membeli perniagaan yang baru untuk kembangkan kita punya bisnes ke pasaran yang lain. Akhir sekali, yang keempat adalah strategi pentadbiran pelaburan ialah di mana kita memberikan tumpuan kepada pembubaran dan penjualan perniagaan dan pelaburan aset. Strategi dalam latihan juga mempunyai model penganjuran jabatan dalam latihan iaitu model fakulti, model pelanggan, model matrik, model university corporate dan model tertanam. Sekarang ni kita hanya belajar tentang 3 model sahaja iaitu model fakulti, model pelanggan dan model matrik. Model fakulti adalah setiap fakulti tu mempunyai kepakaran masing-masing dan dia cuma pakar dalam satu bidang sahaja ataupun dia dalam sesuatu bidang tu je yang dia pakar. Dalam bidang lain dia tak akan pakar sebab dia dah pakar dalam satu bidang tu sahaja.
Seterusnya berkaitan dengan model pelanggan adalah di mana seseorang tu perlu tahu tentang business function, kewangan dan latihan, maklumat-maklumat dalam latihan. Seperti contohnya seseorang ni dia akan pakar dalam bidang ni dan dia perlu tahu ke semua macam yang saya cakap tadi, iaitu maklumat-maklumat latihan, business function dan kewangan. Dan lagi satu yang saya tertinggal adalah produk dan operasi. Akhir sekali adalah model metrik di mana dia perlu tahu kedua-dua fungsi tu ataupun dia akan pakar dalam dua-dua fungsi tu, di mana yang tadi kita cakap tu macam model fakulti dia akan pakar kepada satu saja kepakaran dia, tetapi berbalik pula kepada model matrix dan dia pakar kepada semua. Adalah seperti contoh, dia kena tahu semua benda tu. Macam model fakulti dengan model pelanggan ni, dia cuma pakar kepada satu bidang. Tetapi model matrix ni dia kena pakar dua-dua bidang. Senang cerita, dia memang pakar dua-dua bidang dan dia tahu apa tu business function. So maknanya yang model matrix ni dia memang tahu dan dia memang pakar kedua-dua bidang, tak sama macam model fakulti dan model pelanggan yang pakar satu bidang saja. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.